Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Kedik 1 Muhammad Amir Hafiz bin Muhammad Kamal bernombor matriks 2190578 daripada kelas 1 ZP 45B. Sebagai assignment falsafah pada kali ini, saya akan membentangkan tentang suatu tajuk iaitu agama dalam kehidupan insan. Saya spesifikkan lagi kepada agama Islam. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak. Okey, yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang agama sebagai sarana pendidikan. Agama merupakan sarana terbaik dalam membentuk pendidikan setiap individu bagi penganut-penganut agama masing-masing. Setiap agama menggalakkan umatnya untuk mencari ilmu, untuk supaya menjadi orang yang berpendidikan. Yang mula-mula adalah dari segi pendidikan am. Semua agama menggalakkan umatnya untuk mencari ilmu. Sebagai contoh, menghantar anak ke sekolah supaya belajar mencari ilmu dan melanjutkan pelajaran. Seperti agama Islam pula, agama Islam umat-umatnya perlu mencari ilmu supaya hidup menjadi tenang, kita dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Itu adalah ilmu am, ilmu pendidikan am. Selain itu, kita juga diajar untuk mencari ilmu pendidikan tentang akhlak. Semua agama menyuruh umatnya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sebagai orang Islam, kita perlulah mengamalkan perkara-perkara yang baik seperti bersedekah. Itu perkara-perkara sunat, sedekah, melakukan solat sunat, ngaji. Selain itu, kita wajib melakukan solat fardu setiap hari, 5 waktu sehari semalam. Kita perlu menunaikan haji bagi yang mampu, dan kita juga perlu berpuasa di bulan Ramadan. Seperti sekarang kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Semua agama melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang mungkar ataupun perkara-perkara yang terlarang, seperti mengutuk orang lain, memfitnah orang lain, ataupun menyebabkan benda-benda yang tidak betul, berita-berita palsu tentang seseorang. Itu adalah perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang disuruh dalam semua agama, tak kira mana. Aku sanggup. Seterusnya saya akan menerangkan tentang yang kedua, iaitu dalam sektor sarana keselamatan. Akan sarana yang terbaik dalam menjana keselamatan. Seperti yang saya telah cakap tadi, semua agama melarang umatnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang terlarang seperti mabuk, penyalahgunaan dadah. Dan juga sebagai kita umat Islam, kita mestilah menunaikan solat fardu. Janganlah kita tinggal solat fardu. Banyak sebab kenapa perkara tersebut dilarang. Sebagai contoh, mabuk dan menyalahgunaan dadah. Dua perkara ini perkara yang amat bahaya. Bukan saja bahaya kepada diri sendiri, ia juga boleh menyebabkan orang lain dalam bahaya, iaitu orang sekeliling kita. Sebagai contoh, kita ada dengar berita baru-baru ini ada satu lagi kemalangan yang berlaku di antara seorang lagi pemandu mabuk dan beberapa anggota polis. Pemandu yang mabuk itu telah hilang kawalan dan merempuh beberapa orang pegawai polis di Roblox negara kita. Ini menunjukkan bahawa dadah ataupun arak adalah dua perkara yang bahaya yang kita mesti elakkan demi menjaga keselamatan kita. Orang Islam, kita mestilah menunaikan solat fardu, kerana apabila kita solat, itu adalah waktu kita paling dekat dengan Tuhan. Waktu solatlah kita berdoa supaya keselamatan kita terjamin, supaya hidup kita lebih senang, kita dimurahkan rezeki. Jadi oleh itu kita mestilah jangan meninggalkan solat. Saya nak menerangkan tentang agama boleh digunakan sebagai alat sosial. Bersedekah, membantu antara satu sama lain, dan juga menyebarkan ilmu. Tiga perkara ini merupakan antara contoh yang membuktikan agama adalah juga alat untuk kita bersosial. Yang pertama sekali adalah bersedekah. Semua agama menggalakkan umat-umatnya bersedekah. Terutama kita sebagai orang Islam, kita mestilah bersedekah. Sama ada kita bersedekah kepada orang sesama Islam ataupun kita bersedekah kepada orang berlain agama. Bersedekah ni kita akan dapat pahala yang amat besar. Bila kita bersedekah, kita akan disegani oleh masyarakat sekeliling, kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling. Jadi ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara kita dan juga masyarakat-masyarakat kita. Seterusnya adalah bantu-membantu. Kita mesti bantu antara satu sama lain. Bila kita membantu orang lain, kita tak tahu bila waktu kita memerlukan bantuan. Bila kita bantu orang lain, mungkin satu hari nanti dia pula akan bantu kita. Jadi kita nak cakap pasal menyebarkan ilmu. Sebagai contoh, kita orang Islam, kita selalu pergi dengan ceramah
ustaz-ustaz datang untuk menyebarkan ilmu melalui ceramah atau tazkirah. Bila kita pergi majlis-majlis ilmu seperti tersebut, kita dapat menimba ilmu. Selain itu kita dapat berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kita. Lah merupakan antara contoh-contoh untuk kita bersosial dalam sektor agama. Ini adalah agama membantu dalam menyanjang kehidupan yang baru. Semua orang dalam dunia buat silap. Semua orang melakukan kesilapan. Sebaik-baik mana pun umat tu, dia juga melakukan kesilapan. Dengan seseorang yang mempunyai agama akan sedar bahawa sesuatu perkara yang dilakukan adalah silap, dan kita sebagai orang Islam, kita mestilah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tapi kita juga adalah seorang manusia. Manusia sering melakukan kesilapan. Jika kita silap, kita ada melakukan kesilapan, kita haruslah bertaubat dan memulakan hidup yang baru. Kita mestilah berazam supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama, dengan cara bertaubat, berdoa agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Bukan sahaja agama Islam, agama-agama lain juga menyuruh umat-umatnya untuk supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila telah melakukan perkara yang dilarang, yang semua disuruh untuk bertaubat dan tidak melakukan perkara yang sama. Dengan nama Allah yang Maha. Okay, akhir sekali saya akan menerangkan tentang agama boleh digunakan sebagai tempat untuk kita berinteraksi. Mula sekali, kita sebagai umat Islam, kita disuruh supaya kita solat berjemaah di masjid, kerana pahala bila kita solat berjemaah di masjid adalah lebih besar daripada kita sembahyang sendiri di rumah ataupun di mana-mana. Okay, apabila kita solat jemaah di masjid, tak kisah sama ada kita solat fardu ataupun kita solat-solat sunat seperti solat-solat tarawih, solat sunat Aidilfitri, solat sunat gerhana dan sebagainya. Bila kita pergi ke masjid untuk kita solat berjemaah, kita dapat berinteraksi dengan sesama umat, kita dapat jumpa umat-umat Islam yang lain, kita dapat kenal umat Islam yang lain. Di situ kita dapat tahu bahawa agama boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita berinteraksi. Selain itu, kita juga boleh melakukan perkara-perkara atau aktiviti seperti marhaban. Aktiviti marhaban adalah aktiviti di mana kita akan menziarah dari satu rumah ke satu rumah dan melakukan marhaban. Bila kita menziarahi dari satu rumah ke satu rumah, kita dapat kenal semua orang. Kita dapat kenal siapa yang tinggal di rumah tu, kita dapat kenal siapa yang tinggal di rumah ni, dan dari situlah kita dapat berinteraksi sama agama. Okay, dan akhir sekali, kita juga melakukan ibadah korban, iaitu aktiviti korban pada hari raya Aidil Adha. Semua umat Islam digalakkan untuk melakukan aktiviti korban. Apabila untuk orang-orang yang melakukan korban, seperti melakukan aktiviti korban di masjid, iaitu menyaksikan aktiviti penyembelihan. Daripada situ jugalah kita dapat berinteraksi. Bila kita ramai-ramai datang ke masjid untuk solat sunat Aidil Adha, kita datang ke masjid untuk berkorban, kita dapat sedekah bila di mana kita membeli lembu atau kambing untuk disedekahkan pada orang-orang yang susah. Dan itulah yang menunjukkan bahawa agama digunakan untuk alat berinteraksi. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang. Itu saja pemandangan daripada saya hari ini. Sekian.